Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi isu kita pada hari ini ialah perkahwinan yang berlainan agama. Pengenalan untuk isu ini, perkahwinan yang melibatkan penyatuan dua insan dari agama yang berlainan. Perkahwinan berlainan agama semakin biasa dan diterima dalam masyarakat dan mencerminkan pergeseran budaya ke arah penerimaan perkahwinan yang berlainan agama. Seterusnya ialah latar belakang isu. Masyarakat kini mengambil mudah tentang status perkahwinan mereka dengan berlainan agama. Mereka beranggapan bahawa perkahwinan itu sah jika dilakukan mengikut adat agama masing-masing. Mereka ini tidak memahami ilmu yang dimiliki dan mentafsir mengikut kehendak sendiri sehingga timbulnya pelbagai falasi. Hal ini menyebabkan lahirnya masyarakat liberal yang tidak memahami konsep sebenar agama yang dianuti. Secara umumnya, aliran liberal ini mencita-citakan keadaan masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berfikir bagi para individu. Fahaman liberal ini menolak adanya pembatasan khususnya dari pihak pemerintah dan agama. Implikasi daripada perbuatan ini akan merancakkan lagi gejala sosial seperti kes pembuangan bayi dan juga seks bebas. Seterusnya kita akan membincang pula tentang isu semasa yang telah menolak konsep kerohanian dan keagamaan. Contoh yang pertama sekali adalah di Indonesia, Jakarta, Mahkamah Agung Indonesia telah melarang Mahkamah Rendah memberi kebenaran untuk sahkan perkahwinan antara pasangan berlainan agama. Ketua Hakim Negara Muhammad Sharifuddin telah menandatangani surat perkeliling yang memerintah hakim untuk kekalkan perkara 2 Undang-Undang Perkahwinan 1974. Undang-undang tersebut telah mewajibkan perkahwinan hanya boleh dianggap sah jika dilakukan mengikut agama yang dianuti oleh pasangan nanti. Ketua Hakim Negara Muhammad Sharifuddin telah menandatangani surat perkeliling yang memerintah hakim untuk mengekalkan perkara 2 Undang-Undang Perkahwinan 1974. Undang-undang tersebut mewajibkan perkahwinan hanya boleh dianggap sah jika dilakukan mengikut agama yang dianuti oleh pasangan pengantin. Contoh yang seterusnya adalah di Malaysia, Kuala Lumpur. Hakim telah mengeluarkan kenyataan bahawa perkahwinan berlainan agama tidak dibenarkan dan tidak diiktiraf di negara Malaysia serta undang-undang boleh diambil terhadap pelaku. Pasal 2 nombor 1 tahun 1974 telah menyatakan bahawa perkahwinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, yang mana bermaksud perkahwinan yang dilakukan perlu direkodkan oleh pegawai mengikut agama dan kepercayaan masing-masing. Maka untuk menentukan ada atau tidak larangan untuk melaksanakan perkahwinan berbeza agama adalah mengikut hukum agama itu sendiri. Contoh yang seterusnya adalah di India, New Delhi. Undang-undang ini bertujuan menghalang jihad cinta yang didakwa dilakukan oleh lelaki beragama Islam yang menjalinkan hubungan cinta dengan mengapini wanita Hindu, kemudian memaksa mereka menukar agama. Polis di Bandar Lucknow secara ganas memaksa satu upacara perkahwinan antara wanita Hindu, Raina Gupta dan lelaki Islam, Muhammad Asif, dihentikan serta-merta. Dalam kes lain, ada juga lelaki Islam, Owais Ahmad, ditahan minggu lalu dan dihukum penjara 14 hari kerana didakwa cuba memaksa seorang wanita Hindu memeluk agama Islam dan kahwin lari dengannya. Perkahwinan berlainan agama atau juga dikenali sebagai interfaith marriage akan memberi kesan yang buruk kepada anak pada masa akan datang. Sebagai contoh, dari segi identiti diri, dalam konteks penyesuaian diri, mereka akan mengalami kekeliruan sama ada untuk menganuti agama ibu ataupun agama ayah mereka. Bukan itu saja, mereka juga akan cenderung mengalami kemurungan kerana kurang penerimaan dan toleransi daripada masyarakat setempat disebabkan oleh perbuatan ibu bapa mereka. Berhubung kait dengan perkara itu juga akan menjejaskan personaliti diri anak itu.
Sebagai contoh, mereka akan hidup lebih bebas tanpa terikat dengan mana-mana hukum agama seperti minum arak dan clubbing setiap masa. Dari segi pemakaian pula, mereka akan lebih cenderung ke arah budaya barat dan kerap berpakaian yang mencolok mata. Oleh itu, mereka akan mengalami kecelaruan identiti dan menimbulkan kesan-kesan negatif yang lain. Terdapat 5 implikasi daripada segi perundangan, iaitu status perkahwinan, hak dan tanggungjawab, warisan harta, undang-undang negara dan hak kanak-kanak. Okey, untuk status perkahwinan ibu bapa, mungkin status tersebut adalah tidak sah walaupun telah melakukan mengikut majlis mengikut adat agama masing-masing. Selain itu, ibu bapa juga tidak boleh memaksa anak mereka untuk menukar agama sesuka hati kerana mengikut undang-undang. Dari aspek hak kanak-kanak, kanak-kanak tersebut boleh memilih agama mereka sewaktu mereka berumur 18 tahun. Ini merupakan contoh negara yang menerima dan tidak menerima perkahwinan berlainan agama. Di antara contoh negara yang menerima perkahwinan berlainan agama adalah Amerika Syarikat, Kanada dan United Kingdom. Di antara contoh negara yang tidak menerima perkahwinan berlainan agama adalah negara-negara yang menggunakan undang-undang Islam dan negara-negara yang menggunakan undang-undang agama tertentu seperti contoh Afghanistan dan Saudi Arabia. Di sini terdapat beberapa kesan yang timbul daripada segi masyarakat, iaitu remaja tersebut akan cenderung untuk mengalami tekanan sosial disebabkan oleh stigma dan diskriminasi. Selain itu, cabaran dalam berkeluarga kerana mereka perlu menyesuaikan diri dengan perbezaan agama seperti isu-isu yang berkaitan dengan tradisi ataupun upacara keagamaan. Isu-isu ini juga kurang mendapat penerimaan dan toleransi daripada kalangan masyarakat kerana mereka beranggapan bahawa perkahwinan berlainan agama ini adalah tidak wajar untuk dilakukan. Berdasarkan video ataupun senario yang kita dah tengok tadi, ada 3 argumen yang kita boleh kelaskan dia sebagai falasi ataupun kesalahan berfikir. Yang pertama ialah hak setiap individu untuk memilih dan mengamalkan agama secara bebas. Dan argumen yang kedua, kepelbagaian agama sebagai sumber kekayaan dan bukannya sebagai halangan. Argumen yang ketiga, pasangan mungkin lebih fokus pada nilai-nilai bersama, minat yang sama dan pemahaman satu sama lain tanpa mereka berfikir dengan perbezaan agama ini. Argumen-argumen yang telah saya terangkan tadi adalah berbentuk falasi dan salah kerana mereka berpendapat bahawa ruang agama yang sempit sehingga tidak boleh dibawa dengan ekonomi, politik dan pendidikan. Contohnya macam argumen yang kedua yang telah saya terangkan tadi. Argumen tu dia bercakap tentang mereka berkahwin hanya disebabkan untuk kekayaan. So diorang ni fikir bila ada sekatan dalam agama, mereka akan ada sekatan juga dalam ekonomi, politik dan sosial. Yang kedua, komitmen untuk mengatasi cabaran yang timbul akibat perbezaan agama dan berusaha untuk mencapai kebahagiaan bersama. Macam yang kita tahu, kalau jika kita berkahwin dengan agama pun banyak sebenarnya perbezaan antara kita. Contohnya macam dari segi rutin harian, budaya kita, cara kita, semuanya berbeza. So diorang ni fikir macam benda tu takkan ada masalah pun, tapi sebenarnya ada masalah dia. Selain ini pula dia terangkan pasal perayaan yang disambut jika kita berlainan agama. Kan seperti yang kita tahu dekat negara kita ni ada banyak agama dan semuanya ada berbeza perayaan yang disambut. Jadi kalau jika mereka berlainan agama, mereka akan ada sambutan kongsi raya yang merujuk kepada sambutan perayaan agama yang disambut bersama-sama antara agama di negara kita ni. Contohnya macam Hindu, Kristian, Islam dan sebagainya. Jadi bagi kelompok Islam liberal yang jahil ini, mereka berucap bahawa
hak untuk murtad menurut mereka adalah kebebasan beragama yang juga diakui oleh Al-Quran. Mereka menyalahtafsirkan ayat Allah yang berbunyi tidak ada pasangan dalam agama. Jadi ada setengah orang Islam yang mereka berpendapat bahawa ayat yang dalam Al-Quran tidak ada pasangan dalam agama itu merujuk kepada kebebasan mereka untuk murtad. Sebenarnya benda itu salah lah. Jadi itulah yang nak diterangkan dalam ayat ni. Ada setengah Islam mereka salah tafsirkan dengan perkataan tiada pasangan dalam agama tu. Dari kesimpulannya, penelitian ini telah membuka wawasan yang luas tentang realiti kerohanian dan keagamaan kepada saya dan ahli-ahli kumpulan saya. Dengan pemahaman baru ini, kami bertekad untuk mengaplikasikan pengetahuan baru ini ke dalam kehidupan seharian kami dengan memanfaatkan prinsip-prinsip falsafah sebagai panduan. Antara cara pengaplikasian termasuklah dengan menerapkan ajaran moral dan etika agama tersendiri dalam setiap tindakan harian, tidak kira dalam apa jua keadaan. Di samping itu, kami akan menggunakan ilmu metafizik untuk memperdalam pemahaman tentang konsep kebaikan dan keadilan berdasarkan ajaran agama.